Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masuk topik baru iaitu the difference between latch and flip-flop, yang mana saya akan menumpukan pada di flip-flop. Untuk topik ini saya ada upload nota di Padlet Notes ELE558 macam biasa, iaitu merujuk pada notes number 15 ya. Okay, yang ini rupa first page untuk notes yang saya upload dalam Padlet kamu tu lah. Okay. Jadi saya akan pilih certain slide yang ada dalam keseluruhan nota yang saya upload dalam Padlet ini merujuk kepada silibus kamu. Sebab yang saya pakai ni, keseluruhan ini adalah merujuk kepada silibus lama. Jadi untuk topik latch and flip-flop ni, terus pergi kepada slide number 14, yang mana yang kita akan tumpukan di sini ialah the difference between D latch and also D flip-flop. Okey, kamu ada sekarang D latch consists of clock and also the input which is marked as D. Jadi the symbol of the latch is this square box and also with the symbol of clock D, Q. Q not is optional. So these three, clock, the input and as well the output, must be in your symbol. Baik, notice that latch, clock untuk latch dia hanya straight macam ni saja. Beza nanti bila kita tengok untuk flip-flop, there is a difference between the symbol of latch and also the flip-flop. The function is latch, it is as simple as when clock equals to 1, D passes through to Q. Jika kamu tengok dekat sini, output untuk Q ini akan sama dengan apa sahaja data yang ada dekat input D. Asal sahaja the main condition fulfill, that is clock equals to 1. Whereby when clock equals to 0, Q holds its previous value. Bermaksud apabila clock sama dengan kosong, apa sahaja data yang ada dekat D ni tidak sampai dekat Q. Jadi apabila data ni tak sampai, Q ni dia akan pegang nilai dia yang sebelum ni lah. Sebabnya apa data yang ada dekat D tidak dapat diterima oleh Q. And this one is you are familiar with, that is Q is not equal to Q bar. Kalau katakan Q ni kamu ada the value the data holds is 1, so the value of Q bar here will be 0. If you have the value of Q here is 0, then you have the Q bar value here is 1. So it is a normal. Okay, the second one is how we are going to evaluate the internal of the latch D and input D and also the output Q. So you look at this. Tengok dekat sini saja. Tumpukan dekat sini and as well as dekat sini. Okey, apabila clock sama dengan kosong, okey, apa-apa data sahaja yang ada di D, which is marked as X dekat sini, Q akan sama dengan Q previous, Q bar akan sama dengan nilai Q bar previous. Maksudnya nilai yang sebelum ni lah. Bermaksud apa-apa saja data yang ada dekat D ni tidak akan sampai dekat Q.
Sebab apa? Sebab pada masa ni clock sama dengan kosong. Okey, jadi kalau katakan kamu tengok dekat sini, okey, apa yang ada dalam internal latch ini adalah sebenarnya RS flip-flop. Yang mana simbol dia macam ni. Okey. So, sekarang kamu ada apabila clock sama dengan kosong, clock sama dengan kosong dekat sini. So, apa-apa saja yang ada dekat D, dia akan muncul dekat sini sebagai D bar. D bar bermaksud X bar lah dekat sini. Okey, jadi sekarang kamu ada S sebagai kosong sebab sini dia kosong. Okey, lepas tu sini X. Apabila dijumpa dengan N, kosong pun output dia dapat kosong. 01 pun output dia akan dapat kosong. So, S ini of course akan dapat kosong lah. Sama juga nilai dekat sini. Oleh kerana N, apa-apa saja nilai yang ada dekat sini, tak kisahlah kosong ke 1 ke, X bar ni tak kisahlah kosong ke 1 ke. Apabila didarabkan dengan kosong, so R ni pun juga akan dapat kosong. Sebab itulah dia tulis dekat sini S sebagai kosong dan R sebagai kosong. Okey, clear? Baik, apabila clock sama dengan 1, clock sama dengan 1 kat sini, D sama dengan kosong. Baik, penerangan dia sama macam sebelum ini, iaitu apa-apa saja data yang ada dekat D ni akan keluar dekat Q. Oleh kerana sekarang D hold the value, the data of 0, so this value will be inherit by Q. So Q sekarang nilai dia kosong. Baik, apabila clock sama dengan 1 dan D sama kosong, kamu evaluate balik based on yang macam saya evaluate RS flip-flop tadi. Okey, sekarang saya pakai marker biru. Marker biru takut tertukar dengan yang ni, saya ambil marker hijau lah. Okey, clock sama dengan 1, D sama dengan kosong. So, clock sini akan sama dengan 1, D sini sama dengan kosong. So, S sekarang sama dengan kosong. Okey, clock sini sama dengan 1. Sini tadi D kosong. So, bila dijumpa inverter, sini jadi 1. 1 dengan 1, N kan dia akan dapat 1. 1 di sini bermaksud dia reset. Reset yang aktif bermaksud Q akan keluar nilai kosong. Reset. Sebab dia reset. Kalau set yang aktif bermaksud Q akan keluar 1. Itu beza, that is the basic operation of RS flip-flop. Kalau R activate, R2 aktif 1 bermaksud Q akan dapat kosong sebab dia reset. Kalau set to aktif, set to 1 bermaksud Q tu akan dapat 1. Jadi sekarang apabila, okay, so this one it explain kenapa R ni dapat 1, S ni dapat kosong seperti mana yang ditunjukkan dalam truth table ni, nampak? Okay, so sebab itulah sekarang Q nilai dia kosong. Okay, dan juga oleh kerana Q bar ni dia berlawanan dengan nilai Q, maka Q bar akan dapat 1. Faham? Okey, untuk RS flip-flop, kalau salah satu ini untuk RS flip-flop, dia tak boleh kedua-dua nilai ni sebagai satu tau. Kalau R1, S1 tak boleh. That is called invalid state. Dia salah satu ni mesti nilai dia 1. Sebab reset, kalau reset aktif akan dapat kosong, kalau set aktif akan dapat 1. Kalau dua-dua kosong tak apa, seperti mana ini tak apa. Bermaksud tidak ada apa-apa button reset ataupun set yang aktif lah. Tapi kalau R1, S1, that is called avoided state, invalid state untuk RS flip-flop ya. Baik, seterusnya masih lagi clock sama dengan 1. Sekarang saya pakai color purple. Okey. Kalau clock sekarang sama dengan 1 dan D sama dengan 1, sama macam truth table D latch sebelum ini, maka apa-apa saja data yang ada dekat D akan sampai dekat Q. Maka sebab itulah kamu tengok dekat sini Q nilai dia 1,
Okay, Q bar dia berlawanan dengan nilai Q, maka dia akan sama dengan kosong. Baik, apabila clock sini 1, sini 1, sini 1. Okay, sini kosong. Sebab itulah R dapat kosong. Sebabnya N 1 dengan kosong akan dapat kosong. Baik, 1 dengan 1, maka N kan S akan dapat 1. S yang bernilai 1 bermaksud dia set. Set akan menghasilkan Q output yang bernilai 1. Okey, maka Q sama dengan 1 dan Q bar sama dengan kosong seperti mana yang ditunjuk dalam truth table yang inilah. Okey. Baik. Baik, itu adalah untuk latch. Sebenarnya dalam latch ini adanya satu inverter, 2 AND gate dan satu RS flip-flop. Itu internal structure of D latch. Whereby for D flip-flop, kamu ada simbol dia. Okay, look at the difference between the D flip-flop symbols and the previous symbol of latch. Kamu perasan tak? Inputs dia sama juga, iaitu dia ada clock dan dia juga ada D. D mark as the input. But the symbol of clock sekarang nampak tak? Dia ada triangle dekat sini. Okay, so sama ada kamu tak tulis clock seperti mana yang dibuat dalam simbol ni, ataupun kamu boleh tulis dekat sini CLK clock. Okay. Okay, different dia ialah dia ada simbol triangle. Whereby latch sebelum ni dia tak ada simbol triangle dekat clock ni kan. Tengok balik. Nampak tak? Simbol dia hanya ditulis clock saja. Dia tak ada simbol triangle tu. Baik. Samples D on rising edge of clock. Rising tu bermaksud clock tu berubah daripada 0 kepada 1. Ini kita panggil dia rising. Okay, when clock rise from 0 to 1, D passes through to Q. Bermaksud apabila rising edge ini, apa-apa saja data yang ada di D akan dihantar ke Q. Kalau kata selain daripada rising edge ni, katakanlah kamu ada falling edge. This one is called falling edge. Falling edge indicates that the value of clock turn from 1 to 0. This is called falling edge. Rising edge is when the value of clock change from 0 to 1. This one is called rising. Okay. That's why this flip-flop is called edge triggered. Edge triggered ni, edge ni bermaksud bucu. Dalam bahasa Malaysia dia bermaksud bucu. Edge. So, yang inilah yang dimaksudkan dengan edge clock ni. Bucu untuk clock tu apabila dia bertukar daripada 0 ke 1. Yang ni kita panggil dia sebagai edge. Okay, edge. Okay. Activated on the clock edge. Clock edge ni ada dua ya. Pertama rising edge seperti mana yang saya tunjuk ni, dia berubah daripada 0 ke 1. Satu lagi adalah falling edge, iaitu dia clock tu dia berubah daripada 1 ke 0. Kita panggil dia falling edge. Baik. When clock the basic operation of D flip-flop is when clock equals to 0, okay, L1 is transparent, L2 is opaque. Opaque tu bermaksud dia transparent ni kita nampak, opaque ni dia gelap. Dia gelap bermaksud gelap ni dia bukannya gelap tu, tapi dia bermaksud dia tidak membenarkan data daripada D sampai ke Q. Baik, apa yang berlaku dalam D flip-flop sebenarnya ialah dia ada dua latch. Flip-flop dia ada dua latch. Dan satu latch ini, recall balik sebelum ni, kamu ada satu inverter, kamu ada dua AND gates,
dan kamu ada satu RS flip-flop. Dia beza. Jadi semua ni untuk flip-flop ni kamu ada dua kali benda ni lah. Sebab kamu ada dua latch. So when clock equals to kosong, tengok dekat sini ya. Saya pakai warna merah. Okay, when clock equals to 0, dia akan jumpa inverter ni. Bila dia jumpa inverter ni, dia akan hasilkan sini 1. Sini masih lagi kosong. Sebab sini dia terus sambung direct macam ni kan. Yang ni baru dia pergi ke inverter. Sebab tu lah dia dapat sini 1. Baik. Ingat ya, latch apabila clock sama dengan 1, apa-apa saja nilai yang ada dekat D, data yang ada dekat D ni akan sampai dekat Q. Sebab itulah dia kata when clock equals to 0, L1 is transparent. Transparent tu maksudnya jernih, transparent, clear crystal. Dia nampak. Okey. Nampak tu bermaksud apa-apa saja data yang ada dekat D akan sampai dekat Q lah. Okey. Lepas tu kat sini jangan lupa dia ada D latch yang kedua. D latch yang kedua ni nilai clock dia adalah kosong. Kosong bermaksud apa-apa saja data yang ada dekat D tak sampai dekat Q. So data yang tadi yang diambil daripada L1 latch pertama akan tersangkut dekat N1. Dia stay dekat sini, akan tersangkut dekat N1. Okey. Yang kedua pula, apabila clock sama dengan 1, okey, saya pakai dekat sini warna turquoise. Baik, apabila clock sama dengan 1 dekat sini, okey, sini akan jadi 1, sini dijumpa inverter, dia akan jadi kosong. Kosong bermaksud apa-apa saja data yang ada dekat D tak sampai dekat Q. Maksudnya dia halang tau. Sebab tadi kan data tadi tersekat dekat N1 kan. Dia nak tunggu data ni diproses dulu sampai kepada Q untuk L2. Dia tunggu dulu data dekat sini sampai dekat Q untuk L2. Supaya apa-apa data yang ada dekat sini tak kacau data yang ada dekat N1 ni. Sebab itulah dia block. Dia block latch yang L1 ini. Jadi when clock sama dengan 1 untuk keadaan yang kedua, L2 is transparent, bermaksud apa-apa saja data yang ada dekat D untuk L2 akan sampai dekat Q. Jadi apabila clock ni berubah, okey, dengan kata mudah, apabila clock berubah daripada 0 ke 1, yang saya cerita tadilah 0 ke 1 tadi, data yang asalnya ada di D L1 akan terus menerusi N1 dan seterusnya diterima oleh Q untuk L2. Okey? Jadi sebab itulah dia cerita dekat sini D passes through to Q. Baik, yang itu apabila clock berubah daripada 0 ke 1. Macam mana pula kalau clock tu berubah daripada 1 kepada 0? Maka kamu ada simbol untuk D flip-flop sekarang. Dekat clock dia ni, dekat sini ni ada bubble. Kan? Bubble tu bermaksud dia activate pada falling edge. Dia activate pada masa ni lah, falling edge. Apabila tidak ada bubble, bermaksud dia activate pada masa rising edge yang inilah. Okey? Baik. Seterusnya, kita tengok apabila dari segi timing diagram untuk D latch dan juga D flip-flop. Okay. Okay, so kamu ada dekat sini D latch dan kamu ada dekat sini D flip-flop. Okay, jadi kita tengok in terms of timing diagram sekarang. Baik,
saya explain terus dekat timing diagram ni ya. Saya kecilkan sikit. Okey, kamu tengok sini. Untuk latch, bear in mind, untuk latch dia bukannya age trigger. Dia tidak bergantung kepada bucu. The operation of latch is as simple as kalau clock sama dengan kosong, Q tak sama dengan D. Kalau clock sama dengan kosong, bermaksud bukan tak sama, bermaksud Q akan simpan nilai dia yang sebelum kalau clock sama dengan kosong. Kalau clock sama dengan 1, barulah apa-apa saja data yang ada dekat D akan sampai dekat Q. It was as simple as that. So, kamu tengok sekarang. Apabila clock sama dengan kosong dekat sini. Sekarang ni kan clock sama dengan kosong dekat sini. Okay. Tengok, pada masa kosong, dia apa-apa saja data yang ada dekat D ni, tak kisahlah. Sebab bila clock sama dengan kosong, Q akan hold its previous value kan. Jadi tak kisahlah pada masa tu Q sama dengan 1, dia akan hold 1. Kalau Q nilai pada masa tu dia kosong, dia akan hold kosong. Sebab tu lah dia punya timing diagram ni ada dua nilai. Satu nilai 1, satu nilai kosong kat sini. Dia tak kisah, dia akan hold its previous value. Baik, seterusnya apabila clock sama dengan 1. Kamu tengok bila clock sama dengan 1 dekat sini. Okay. Clock sama dengan 1. Dia tengok nilai D pada masa ni kosong kan. Sebab itulah dekat sini dia dapat Q tu sama dengan kosong. Sepatutnya nilai Q tu sama dengan kosong, sama baris dengan D. Tapi dia akan ada lagging sikit. Sebab apa? Sebab apa-apa data yang lalu dekat D-latch akan ada delay. Kenapa ada delay? Sebab recall tadi, satu latch terdiri daripada satu inverter, 2 AND gate dan satu RS flip-flop. Jadi bila dia nak lalu semua-semua ni, inverter ada delay dia, AND gate ada delay dia, RS flip-flop ada delay dia. Jadi sebab itulah pada masa clock nilai dia 1 dekat sini, pada masa dekat sini, okey 1, betul-betul 1 dekat sini yang saya tunjukkan ini, D pada masa ni kosong, sepatutnya Q pun dapat kosong samalah. Tetapi disebabkan oleh ada delay, delay yang terhasil dalam latch ini, maka sebab itulah Q tu dia ambil masa sikit untuk berubah kepada kosong. Iaitu Q ni akan ambil apa-apa saja nilai yang ada dekat D. Baik, pada masa ini 1, clock 1. So, okey, pada masa clock 1 dekat sini, okey, D berubah dekat sini. D berubah daripada kosong kepada 1. Dan sepatutnya pun pada masa ini, nilai Q ni pun samalah juga. Akan dapat 1 lah juga kan. Okey, tetapi kamu perasan tak, dia berubah, sepatutnya dia berubah, dia naik tu, puncak dia tu sama dekat sini kan. Tapi dia puncak dia tu dekat sini. Maksudnya dia akan ada delay dekat sini. Delay lah tu. Okey, so sama juga bila dalam soalan test ke, soalan assignment ke, kamu kena tunjukkan delay ni. Sebab tak logik lah dia terus berubah simultaneously, concurrently dengan input kan. It doesn't make sense. Sebab kod mana pun apa-apa gate akan ada delay. Baik, so tengok sekarang apabila clock sama dengan 1 dekat sini, sama juga ceritalah, Q akan sama dengan 1. Baik, apabila clock sama dengan kosong kat sini, okey, nilai D sekarang masih lagi tak berubah 1 lah. Tapi okey, untuk Q ni dia tak akan ikut D dah sekarang, sebab clock sekarang sama dengan kosong kan. So Q akan hold its previous value. Sebelum ni memang nilai Q dah 1, so dia akan maintain 1 lah pada masa ni. Okey. So sekarang clock dah berubah daripada 0 ke 1. Kat sini, 0 ke 1. Pada masa clock ni nilai dia 1, dia usah, dia tengok nilai D. Berapa nilai D sekarang? Nilai D sekarang adalah 1.
Okey, sebab itulah Q sekarang jadi 1. Dan kebetulan sebelum ni pun memang nilai Q 1 juga lah. So, dia maintain sajalah. Okey. Baik, sekarang okey, yang ini masih lagi clock 1. Tapi perhatikan D dah berubah daripada 1 kepada 0. Okey, so dia berubah pada masa dia berubah ni dekat sini. Jadi Q tu dah berubah lah juga. Tapi akan macam cerita tadilah akan ada delay lah dekat sini. Okey, yang ini nilai delay dia, yang ini dan juga yang ini. So, yang ini nilai delay dia lah. Okey, baik. So, sekarang apabila clock sama dengan 1, D sekarang dah jadi 0. Q pun dah jadi 0. Sekarang masih lagi clock 1. D tiba-tiba berubah daripada tadi dia turun 0, dia naik jadi 1. Maka Q pun naik jadi 1 juga. Of course, kamu kena tunjukkan delay dekat sini. Okay, sini dengan sini. So, yang ni delay dia lah. Okay, ni delay dia. Kena tunjuk delay tu lah. Baik, seterusnya apabila nilai D berubah daripada 1 kepada 0 kat sini, 0. Tapi perhatikan, walaupun D berubah, clock tiba-tiba clock pada masa ni nilai dia 0 kan? Jadi pada apabila clock sama dengan 0 saja, okay, saya merujuk pada yang inilah. Apabila clock berubah daripada 1 kepada 0, okey, yang ini sampai dekat sini Q akan hold its previous value. Dan kebetulan memang Q sebelum ni pun nilai dia 1. Selepas apabila clock change pun dia akan jadi 1 jugalah. Sebab dia akan hold its previous value. Baik, apabila D berubah daripada 1 kepada 0 kat sini. Okey, dia tengok dulu clock. Oh, clock 0. Bermaksud Q tidak perlu berubah lah sebab clock 0 kan. Sebab itulah pada masa yang ini apabila D berubah, Q tak berubah. Q oleh kerana clock sama dengan 0, maka Q akan hold its previous value. Okey. Seterusnya sekarang clock sama dengan 1. Clock sama dengan 1. Dia tengok pada masa ni D pun 1. So, Q pun maintain 1 lah. Tak ada apalah. Okey. Okey, seterusnya saya explain untuk flip-flop pula. Baik, untuk flip-flop, kamu tengok dekat sini, dia akan berubah pada age trigger. Dia akan tengok pada masa clock tu berubah daripada, tengok dekat sini, ada bubble ke tak ada? Pertama, dia tak ada bubble. Tak ada bubble bermaksud it will be changed at the rising age. Kalau ada bubble, it will change at the falling age. So, kamu tengok dekat sini. Pada masa clock berubah daripada 0 ke 1. Dia tengok nilai D pada masa ni. Nilai D adalah 0. So, sebab itulah, okay, bila sebelum ni tak kisah. Nilai Q output pada flip-flop ni 1 ke 0 ke, dia akan berubah jadi 0. Tapi of course lah, dia berubah tu, kamu tengok ya. Yang ini pada masa ni nilai clock ni kan. Okay. Dia tak sama kan. Tengok saya punya pergerakan tangan ni kan. Pergerakan pen saya ni kan, dia tak dia tak drastik berubah. Okey. Sama juga macam cerita yang tadi, dia akan ada delay dekat sini. Okey, kamu tak boleh terus tunjuk dekat sini. Pada masa clock ni kan berubah daripada 0 ke 1 dan kamu terus buat macam tu, tak boleh lah. Kamu kena tunjukkan delay sikit. Okey? Baik. Selepas tu, clock ini akan berlaku falling edge. Tetapi ingat ya, falling edge tidak memberi apa-apa kesan pada Q. Sebab simbol dekat D flip-flop ini tidak ada bubble. Okey, jadi nilai Q ni maintains previous value. Okey, sampailah dia tengok clock yang kedua. Pada masa clock yang rising edge yang kedua, dia tengok nilai D. Oh, nilai D pada masa ni 1. So, Q kena ikut D. Sebab itulah Q dia berubah daripada 0 kepada 1 dekat sini. Nampak tak dia naik daripada 0 ke 1. Tapi of course lah, dia tak akan berubah pada masa yang sama clock berubah lah. Kamu kena tunjuk dia ada delay sikit lah. Okay, so delay dia dekat sini lah.
Dia tak berubah, dia tak berubah sama macam clock ni. Clock dekat sini kan, tapi dekat sini sikit. Baik, lepas tu ada falling edge dekat sini, tak ada apa-apa kesan. Lepas tu ada rising edge yang ketiga. Pada masa rising edge yang ketiga ni, dia tengok nilai D. Oh, nilai D 1. Maka Q pun maintain 1 lah. Okay, sebab Q dia akan ikut D. So, Q akan sama dengan 1 lah. Tetapi, kebetulan Q tadi sebelum ni pun nilai dia 1, maka dia maintain sajalah. Okay, so kesimpulan dekat sini ialah, kalau latch, Q akan ikut D. Q, kamu perasan tak sepanjang saya buat timing waveform untuk Q latch tadi, saya merujuk kepada D. Sebab Q akan sama dengan D. Tetapi, bila saya rujuk pada D, saya akan tengok dulu. Pada masa nilai D itu berubah, adakah clock sama dengan 0 ataupun 1? Kalau D itu berubah, tapi dia tengok clock 0, maka Q tak perlu ikut D. Itu untuk latch. Tetapi, kalau pada masa D tu berubah, pada masa tu nilai clock 1, maka nilai Q mesti ikut nilai D. Okey, itu latch. Mula-mula tengok D, baru tengok nilai clock. Berbeza dengan flip-flop yang marker hijau ni, kamu tengok nilai clock H, baru kamu tengok nilai D. So, Q dia akan ikut nilai D pada masa clock H tersebut. Okey? Baik, jadi kesimpulannya sekarang, walaupun merujuk pada D yang sama, tetapi latch dan flip-flop menghasilkan timing waveform yang berbeza. Okey, walaupun merujuk kepada D yang sama. Okay? So, this is the difference between latch and also the flip-flop in terms of internal structure and also the timing waveform. Sampai di sini saja lecture series untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.